Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan bicara kita dalam sebuah kitab namanya Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Maknanya cerita-cerita yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asar tentang yang berkait dengan hukum fiqh. Berkait dengan hukum fiqh. Al-Hikayatus Tsaniyah. Hikayat yang kedua iaitu adab tidur. Bila kita nak tidur, apa yang telah ditaujih, apa yang telah diberi garis panduan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita tidur dalam keadaan baik. Sekiranya kita mati dalam keadaan baik. Kalau kita sedar, kita juga bangun dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Al-Bara bin Azib seorang sahabat, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata di para ulama, sabda Nabi ni ada kalanya bersifat umum, ada kalanya Nabi bercakap dengan seorang sahabat. Tapi hukum itu diberi kepada semua para sahabat yang lain. Cuma peristiwa itu berlaku kepada seorang sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Apabila kamu mengambil tempat untuk tidur, mana kita nak tidur, hendaklah kamu berwudu sebagaimana wudu untuk solat. Maknanya wudu dengan sempurna. Jangan kata wudu tidur ya, ambil cincai gitulah. Wudu lis-salah. Maknanya wudu yang sempurna dengan sunatnya, dengan rukunnya, dengan adab-adabnya. Summa taji' ala shiqqikal ayman. Kemudianlah kamu tidur di atas lambung kanan. Mengirim gini. Macam tidur mayat tu. Kan? Kita tidur belah kanan ini. Summa qul. Kemudian kamu baca doa ini. Saya baca doa ni, para penonton ikut sekali. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah ini, insya-Allah, walaupun tidak nak tidur lagi. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Setakat tu je bacaan. Fa in mutta min lailatika fa anta 'ala al-fitrah. Seandainya engkau mati pada malam tersebut, makna kita tidur tak bangun-bangun, mati dah, maka kita mati di atas landasan fitrah, di atas landasan fitrah yang suci, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Maka Nabi kata, jadikanlah bacaan itu akhir ucapan kamu. Lepas baca ni, jangan bercakap lagi. Tak payah bercakap dengan isteri, tak payah cakap dengan anak-anak, tak payah main handphone. Off dulu kita punya, ataupun tutup kita punya grup-grup WhatsApp, kan? Kemudian kita baca doa ni. Qala, kata di Al-Bara, faradattuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ulang balik. Ini adab. Bila kita belajar dengan guru, eloknya kita cuba ulang balik bacaan tadi yang kita talaqi, nak tahu betul ke salah kita punya bacaan. Nak tahu kita punya bacaan betul atau salah. Dia baca daripada awal sampai kepada peringkat Allahumma amantu bi kitabil ladzi anzalta.
Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, bi kitabikal azza qultu wa rasulika. Tengok, nah dalam hadis Nabi kata wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, al-bara pergi tukar wa rasulika. Qala la, Nabi kata la, tidak. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan nabi yang engkau utuskan. Hadis ini muttafaqun alaih dalam Bukhari Muslim. Tentu para jemaah tertanya-tanya di mana nak ambil hadis ini kan? Bagaimana terjemahannya? Jadi alhamdulillah hadis ini sudah ada dalam kitab yang masyhur yang menjadi bacaan kita setiap masa dan waktu, iaitulah kitab Perisai Muslim. Ini yang paling kecil yang kita ada. Perisai Muslim, alhamdulillah saya dah sebarkan. Ramai para jemaah sudah ada kitab ini dan sudah beramal dengannya, insya-Allah. Maka dalam bacaan ini Nabi kita sebut yang pertama tanda. Ada beberapa patah perkataan yang kita kena hayati dan kita kena hadam perkataan ini. Yang pertama Nabi kata Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Dalam riwayat ini aslamtu wajhi ilaik. Dalam Perisai Muslim kata Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ini bila kita post bacaan ini, jemaah akan keliru. Dia kata sekali ini ada dua riwayat. Tidak menjadi masalah. Sama ada kita ikut dalam lafaz yang kita baca awal tadi, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku. Dalam riwayat ini kata wajhi, mukaku, maknanya diriku lah. Wajah kita tu, takkanlah kita nak serah wajah saja kan? Maknanya aku serahkan diriku, aku serahkan wajahku. Kalau berbeza wajhi wa nafsi, tidak jadi masalah. Dua-dua ada riwayat. Satu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Dua, wa wajjahtu wajhi ilaik. Ada lagi riwayat kata wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan mukaku kepadamu ya Allah. Tiga, wa alja'tu zahri ilaik. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan belakangku kepada kekuasaanmu ya Allah. Mana kita letak ni kat kuasamu lah, boleh angkat balik kan. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan keinginanku dan ketakutanku kepadamu. Raghbah ingin, rahbah takut. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan tiada tempat pergantungan dan tempat untuk menyelamatkan diri daripadamu kecuali kepada Engkau ya Allah. Kemudian mari amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan, iaitu Al-Quran. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan dan nabi Engkau yang Engkau hantar kepada kami. Bila sampai di sini al-bara tukar daripada wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dia tukar kepada wa bi rasulika alladzi arsalta. Daripada nabi kepada rasul. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ulang balik, tukar balik, kekalkan perkataan asal, dan nabi yang engkau utuskan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para jemaah, banyak bacaan-bacaan kita ini ada dalam kitab Perisai Muslim. Jadi anda tak baca panjanglah sebab kita nak ambil hikayatnya malam ni. Adapun adat-adat tidur kita boleh tengok dalam siri-siri yang lain yang telah anda ceritakan di dalam kuliah-kuliah kita. Baik, yang pertama di antara isi kandungan hadis ini, iaitulah kita nak ambil istihbab al-wudu inda naum. Sunat kita berwudu ketika nak tidur. Dalam hadis ini kita ada 10 perkara, 10 isu yang akan diperbincangkan secara ringkasnya insya-Allah. Yang pertama, kita nak kenal siapakah Al-Bara bin Azib. Nama ini sangat masyhur, hadis-hadisnya banyak. Beliau ialah as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang sangat mulia. Nama dia Al-Bara, gelaran dia Abu Umarah Al-Ansari.
Nama dia Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Ausi Al-Ansari Al-Madani. Kabilah Aus, Ansari sudah tentunya sahabat Nabi di Madinah, dan Al-Madani orang Madinah. Musnaduhu, mana hadis yang diriwayat dalam kitab-kitab hadis, tanda tuan-tuan, sebanyak 305 hadis. Tersebut dalam Bukhari dan Muslim 22 hadis, dan Imam Bukhari sahaja mengeluarkannya sebanyak 15 hadis, Imam Muslim sahaja tanpa Bukhari 6 hadis. Maknanya keseluruhannya ada 305 hadis. Jadi alhamdulillah, walaupun tidaklah sebanyak sahabat yang lain banding Abu Hurairah, tapi ada riwayat. Dia telah sempat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 15 peperangan. Di akhir hayatnya dia tinggal di Kufah di Iraq. Dia telah rumahnya di sana. Dia mati ketika pemerintahan Mus'ab ibn Zubair tahun 72 Hijri ketika umurnya lebih 80 tahun. Radhiyallahu anhu. Baiklah, itu sahabat. Cerita panjang. Nak dengar cerita sahabat, kita kena baca dalam Hayatus Sahabah. Suwarum min Hayatis Sahabah. InsyaAllah, kalau ada masa nanti, musim-musim PKP begini, saya ambil peluang cerita pula tentang sahabat di waktu yang lain. Perkara yang kedua yang kita nak belajar dalam hadis ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk mengajar dan mendidik sahabat-sahabat dia perkara-perkara kebajikan, kebaikan, yang kecilnya, yang besarnya, dalam sudut pemerintahannya, dari sudut keluarga, dari sudut bacaan. Semua Nabi kita ajar kepada sahabat. Ada kalanya dia ajar secara ramai-ramai, jama'i, ada kala secara fardi, individu. Cerita Al-Bara ini termasuk dalam hadis individu. Maknanya Nabi kita ajar, sebut kepada dia, tapi untuk kita semua. Sebab tu Nabi kata, iza ataita madja'aka, bila engkau nak tidur. Kemudian Al-Bara kata, Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta. Kemudian dia tukar wa rasulika. Cerita tadi sudah ada kan? Nabi tak mau. Ada kalanya Nabi kita hajar juga orang lain, seperti Nabi hajar Ibnu Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, kan? Ada juga Nabi kita ajar kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz inni uhibbuk. Ya Muaz, aku sayang kepada kamu. Mu jangan tinggal. Setiap kali lepas salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dipanggil fardi. Ada kalanya Nabi kita ajar secara umum. Yang pentingnya walaupun fardi, kita anggaplah bahawa pesanan Nabi kepada Al-Bara ini untuk kita umatnya. Pesanan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, itulah pesanan untuk mantapkan akidah kita. Pesanan Nabi kepada Muaz, wasiat khasah, kita anggaplah wasiat ini untuk kita. Jangan sekali-kali kita tinggal setiap kali lepas salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Perkara yang ketiga yang kita kena belajar, al-wudu' qabla an-naum mustahab. Mengambil wudu sebelum tidur ini sunat. Kita kena ambil wudu. Lebih-lebih lagi bagi orang yang junub. Maknanya sebelum dia tidur, dia telah melakukan perkara yang menyebabkan dia berjunub, maka dia kena ambil wudu. Pernah Ibnu Umar tanya, radhiyallahu anhu, dia tanya, ya Rasulullah, ayanamu ahaduna junuban? Boleh tak kita tidur dalam keadaan berjunub? Nabi kata, na'am iza tawadda. Nabi kata, boleh kalau kamu sudah berwudu. Maknanya, kita nak tidur, biarlah kita ambil wudu dulu. Kalau mandi terus, lagi baik. Tapi ada kalanya, kita rasa tak sempat, penat, kan? Tidur dulu, rehat-rehat. Maka itu sunat. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ambil wudu. Cuma timbul masalah, soalan daripada wanita. Wanita yang junub sama dengan laki-laki. Wanita yang haid, adakah dia sunat juga ambil wudu? Maka di sini kata Imam Nawawi tidak sunat. Sebab
Wudu itu tidak mengurangkan dia punya janabah, haid dia itu. Wallahu alam. Yang keempat, sunat yang keempat, kita ambil wudu, kemudian kita tidur alal jambil aiman. Jadi kita tidur sebelah kanan. Gini, kita duduk. Sama ada bantal sini, tangan. Allahu Akbar. Kalau kita tidur mana-mana pun boleh, tapi yang sunnahnya macam ni. Yang pertama sunnah. Yang kedua, tidur di atas rusuk ataupun lambung kanan ini, juga dari sudut kesihatan, para ulama mengatakan bahawa ma'idah ataupun usus kita ini tidak ditekan oleh sesuatu. Sebab dia duduk belah ni, kan? Tidak ditekan. Ia menyebabkan kita jadi mimpi buruk, macam-macam. Maka dia menyenangkan dia untuk memproseskan apa-apa yang ada di situ. Berbeza dengan tidur melentang. Tidur terlentang ataupun melentang, kepala atas bantal itu menyebabkan dakt, tekanan di atas di kepala kita tu, menyebabkan kita jadi berdengkur. Dia panggil menyempitkan perjalanan darah cepat. Walaupun tidur melentang ni sebenarnya lebih rehat kalau nak kira kan. Tapi kalau orang dah biasa tidur di tidur di lambung kanan ni sangat selesa. Biasa saya bagi arahan kepada para jemaah yang haji yang ikut saya ni, waktu kami tidur di Mina. Tidur di Mina ramai-ramai. Dah lah pakai ihram, tak boleh pakai seluar dalam. Jadi kalau kita tidur begini dengan di atas rusuk kanan ini, lambung kanan, insya-Allah selamat banyak perkara. Banyak perkara yang selamat. Yang pertama ikut sunnah, yang kedua tak ada berdengkur kuat-kuat, yang ketiga kain kita itu terkawal, insya-Allah. Kemudian yang kelima, seeloknya bila kita berdoa, kita doalah dengan doa yang maksur, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya doa ini, doa yang kita baca ni, ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita rasa ketenangan, kita dapat kerehatan dari sudut jiwanya. Sebab apa? Apabila kita serahkan jiwa kita, kita serahkan raga kita, orang kata jiwa raga, kita serahkan tubuh kita, kita serahkan urusan kita kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan pencipta alam. Kenapa kita tak? Tengok Nabi kata, yang pertama, Allahumma inni aslamtu. Ya Allah, aku serahkan diriku. Satu. Ada riwayat kata wajjahtu, dan aku hadapkan kepadamu. Fawwadtu, aku serahkan urusanku. Wa alja'tu, mana aku bersandar kepada kekuasaanmu ya Allah. Jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita telah menyerah diri. Kita telah bersandar. Kita telah meletakkan diri kita semata-mata kepada penjagaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita kata la malja'a wa la manja minka ilaik. Tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nak pergi lain daripada engkau, kecuali kita kembali kepadamu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita tidur. Dalam keadaan ini, cara kita serah pada Allah, dan kalau kita boleh belajar lagi kita punya adab-adab yang lain ini, saya akan sebut nanti insya Allah, maka para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, sudah tentu kita akan rasa ketenangan, tuma'ninah, sebab kita telah berserah kepada Al-Qawiyul Aziz, Allah Ta'ala yang kuat, yang gagah perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh mengatasinya. Alhamdulillah. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, kalau boleh kita letak ni tangan kanan kita di bawah pipi sebelah kanan. Tak gitu. Macam bantal dia sekejap dulu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Gembira kita bila kita dapat melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keenam, dalam hadis ini Nabi sallallahu menyebut fa in mutta min lailatika mutta alal fitrah. Kalau kamu mati pada malam itu, bermakna kamu
mati di atas landasan fitrah. Apa makna fitrah? Tanda para jemaah sekalian, apa makna landasan fitrah? Ada ulama mengatakan fitrah dengan makna kita mati di atas agama Islam yang suci. Ada mengatakan mati di atas kejadian kita manusia, duduk gitu. Dan ada yang mengatakan mati dan keadaan beriman, iqrar, mengakui kita dengan keesaan Allah Ta'ala, menyatakan kefakiran kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah. Dan fitrah itu juga boleh kita katakan ala aqidati tauhid, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Araf ayat 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Mana Allah Ta'ala sudah ambil perjanjian kita waktu kita dalam zuriat dulu, dan kita telah mengakui bahawa bila Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala, aku kan Tuhan kamu, semuanya kata ya, benar, engkau Tuhan kami telah mengaku. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak-anak itu lahir di atas landasan fitrah, maknanya suci bersih, hatta ya'ruba anhu lisan, sehingga lidah dia sendiri kata dia nak jadi iman ke tak, nak kufur. Maka ibu bawah ruak ibu apalah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, menajusikan dia. Hadis ini alhamdulillah sahih, riwayat oleh Imam Ahmad, ini hadis yang sahih. Maka kata di para ulama, ibu bapa dia ataupun suasana hidup dia tu, hidup dia yang akan mengubah perjalanan hidup seorang manusia itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada perkara satu lagi. Maknanya kita telah mengakui kelemahan kita, kita letak tafwid urusan kita ni kepada Allah. Kemudian sudah tentunya kita telah mengucap la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Perkara yang ketujuh, ataupun terjemahan hadis ini, sesiapa yang akhir ucapan ia la ilaha illallah, orang ini akan masuk syurga, insya-Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Isu yang ketujuh iaitulah sahabat Al-Bara ini bila dia belajar dengan Nabi SAW, dia ulang balik. Ini penting. Penting sangat-sangat para jemaah sekalian, kita nak ulang balik supaya kita pastikan bacaan. Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, saya belajar dengan guru saya ni. Saya sudah, sudah. Tapi awak belajar, awak dengar je. Awak tak ulang balik. Ataupun ulang balik tapi dah terlupa. Apa salahnya kalau kita ulang balik kan? Maka pentingnya, tengok, apabila Al-Bara radhiyallahu anhu baca, dia tukar lafaz daripada amantu bi nabiyyika allazi arsalta wa bi nabiyyika allazi arsalta dengan wa bi rasulika. Nabi dengan rasul, kalau kita tengok secara umum tak ada beza kan? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la? Nabi kata wa bi nabiyyika, ulang balik. Aku nak lafaz yang asli, lafaz yang asal dengan lafaz Nabi. Ini penting. Sebab itu para jemaah sekalian, bila kita belajar riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, eloknya kita riwayat apa yang kita belajar. Riwayat apa yang kita belajar. Kalau kita riwayat bil makna, kita kena kata au kama qala, ataupun ikut hak asal seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak melakukan pembohongan ataupun benda yang salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila saya tulis buku tentang bacaan pagi petang dalam selawat kita tulis riwayat yang ada dalam hadis Bukhari, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, tidak ada tambahan Sayyidina. Ada orang kata, kenapa tak tambah? Tak sayang ke Nabi? Saya kata, saya sangat sayang ke Nabi, kerana itu saya tak berani nak tambah. Sebab lafaz Nabawi yang telah diriwayat oleh imam hadis dengan sanad yang sahih, tak berani kita nak ubah. Kan? Tak berani kita ubah. Tengok dalam lafaz ini, walaupun satu kalimah, Nabi undur balik. Tukar. Nabi kata,
baca mengikut apa yang telah saya sebut. Tak boleh kita tukar sendiri. Maka yang ke-8, apakah sebab ataupun perbezaannya di antara Nabi dengan Rasul? Nabi dengan Rasul. Para ulama mengatakan sebab Nabi SAW ingkar kepada Al-Bara', Nabi kata la wa bi nabiyyika. Maka para ulama mengatakan Nabi SAW dia bercakap dengan satu kaedah, nama dia jawami'ul kalim. Mana ucapannya pendek, makna dia panjang. Kita ni banyak makna, banyak panjang, tapi tak sumpah makna tak ada kadang-kadang. Tak. Maka para ulama mengatakan bahawa lafaz Rasul boleh jadi lain pada Nabi. Wa bi rasulika, dengan Rasul. Rasul ni, kalau kita Nabi hantar mana-mana utusan, dia panggil Rasul. Tapi kalau kata Nabi, tak boleh. Contohnya seorang bos hantar wakil dia pergi ke tempat. Ini Rasul saya. Ini wakil saya. Kita tak boleh kata ini Nabi. Nabi khas untuk Nabi SAW saja. Kalau ada lagi manusia mengaku jadi Nabi, jentik. Tak ada lagi Nabi lepas Nabi SAW. Kecuali orang yang tak betul berjala, dia mengaku dia jadi Nabi Melayu ke Nabi apa. Cuma ada setengah kawan-kawan kita orang Pakistan, ramai nama dia Nabi. Macam-macam nama. Kita kata biarlah, dah budaya dia kan. Maka Nabi lain daripada Rasul. Sebab apa? Maka para ulama mengatakan Nabi kita engkar sebab dia nak kita taqayyud, terikat dengan lafaz Nabawi, kerana fiha al-barakah. Kita kata ini lafaz Nabi SAW, berkat itu. Alhamdulillah. Ramai sudah hari ini para jemaah yang mengambil cakna tentang bacaan-bacaan kita ini. Tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil dengan orang tu orang ni. Ini orang ni. Bahkan kelebihan yang dibuat oleh orang-orang lain ni tinggi-tinggi darjat dia. Sekali kita baca zikir ni, doa ni, musim-musim Covid gini, terselamatlah 40 orang keluarga kita, 40 rumah dalam kampung. Macam-macam dia punya tafannun dalam menyediakan kelebihan-kelebihan. Kita kata Nabi SAW. Maka para ulama akidah telah mengatakan bahawa beza di antara Nabi dengan Rasul itu, iaitu manusia yang telah menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia Nabi. Apabila diperintahkan supaya menyampaikan, berdakwah secara terang-terangan yang besar, maka dia jadi Rasul. Maknanya setiap Rasul itu mesti Nabi, dan bukan semestinya Nabi itu Rasul. Itu perbezaan. Setiap Rasul semestinya Nabi, tak semestinya Nabi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam kitab Aqidah At-Tahawi menyebut bahawa ada hadis yang menyebut tentang bilangan para Nabi seramai 124,000 orang. Keseluruhan Nabi 124,000. Rasul berapa orang? Rasul ada 313 ataupun 315. Yang tersebut dalam Quran sebanyak 25 Rasul dan ulil azmi sebanyak 5 orang. Ada lagi Nabi yang lam yaksusu, Allah Ta'ala tak cerita tentang mereka, ada yang diceritakan dalam Quran. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkara yang ke-9, iaitu ingatlah bahawa tidur itu dia panggil mati kecil. Sebab bila kita tidur, kita tahu apa yang berlaku sekeliling kita. Tahu tak? Tak tahu, kan? Aku tidur tadi. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, diangkatnya kalam, pena, penulisan kepada orang tidur. Maknanya orang tidur ni orang yang bebas, free. Tak ada dia. Maka itu para jemaah sekalian, kita ingatlah bila kita nak mati, maka kita kena serahkan diri kita, kita buat persiapan-persiapan. Sekiranya kita mati pada malam itu, insya-Allah kita mati dalam keadaan fitrah, mati di atas husnul khatimah. Maka bila kita sedar balik pagi esok, apa jadi? Nabi kita ajar pula kepada kita, kita baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lepas pada kita mati. Maknanya kita anggap apa? Tidur itu mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Alhamdulillah, hadis ini rawahul Bukhari fi da'awat. Dan yang ke-10, orang yang berakal sentiasa mengambil pengajaran dengan mati kecil ini untuk membuat persiapan yang rapi kepada kematian yang besar yang tak boleh kita lari. Setiap orang akan berhadapan dengan kematian. Baiklah para jemaah sekalian, untuk bacaan-bacaan yang lain, banyak lagi bacaan sebelum tidur. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Dan ada sebuah buku yang saya usahakan. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Sunnahmu Amalanku. Di dalam buku ni, Ana dah sebut di muka surat 186. Tengok kitab Sunnahmu Amalanku, muka surat 86. Sunnah adab tidur. Saya sebut tajuk je. Yang pertama, mengunci pintu sebelum tidur. Pastikan pintu kita tidur, kunci. Nanti waktu kita tidur kan, mari pula siapa-siapa melawat ziarah. Termasuk suami isteri, walaupun dalam rumah sendiri kena kunci. Nanti ada entah apa-apa, mak anak masuk pula, terkejut dia, apa ni? Masalah kita. Yang kedua, memadamkan api. Pastikan dapur kita tutup, ataupun api-api sui-sui yang berbahaya dipadamkan. Khususnya di sini kalau api sungguh lah kan, macam rumah orang zaman dulu, dapur api itu, lampu dia pakai gasolin dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita berwuduk. Kemudian yang keempat, mengibas tempat tidur. Kita pastikan tak ada benda. Nanti kita tidur, ada benda-benda yang menumpang kat situ, habis kita. Kan? Yang kelima, tidur di atas rusuk kanan. Tadi kita dah tanyakan. Yang keenam, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Sini. Yang ketujuh, membaca doa dan zikir. Di antara bacaan yang kita kena baca, iaitulah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi kita baca. Dan juga Amanah Rasul, dua yang terakhir, surah Al-Baqarah itu. Dan kalau boleh, kita juga buat ruqyah kita sendiri. Ruqyah, iaitu Nabi kita sallallahu bila nak tidur, dia letak tangan dua gini, kemudian Nabi tiup, kemudian dia baca Qul Huwallahu Ahad 3 qul, dia gosok tubuh dia sampai setakat mana tangan dia sampai. Ini dia panggil penjagaan kita sendiri. Kita jaga kita berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena buat. Kemudian kita tidurlah dalam keadaan yang baik dengan doa-doa yang kita baca. Bismikallahumma amutu wa ahya. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Bismika rabbi wada'tu jambi. Jadi Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ataupun doa yang kita baca tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Kan, doa yang kita belajar pada kali ini. Ini juga satu bacaan yang warid, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidurlah kita dalam keadaan kita membuat perhitungan insaf diri. Mudah-mudahan kita akan sedar balik dalam keadaan yang baik, ataupun kita mati di atas landasan fitrah, insya-Allah. Tamatlah hikayat apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Bara' bin Azib dalam cerita kita yang kedua ini. Insya-Allah kita akan sambung cerita yang ketiga, Al-Hikayatus Tsalitsah, iaitulah cerita Ibnu Abbas dan beberapa orang sahabatnya dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.